Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pada pagi ini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, sebagaimana kita janjikan untuk bulan Rabiul Awal ini pada siap hari Jumaat kita akan kembali membaca kitab Ihya Ulumuddin. Kita masih lagi berada dalam tajuk ataupun bab kita masih berada dalam Kitabul Ilmi, kitab tentang ilmu, dan bab yang kita baca adalah bab berkenaan dengan ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah. Tuan-tuan sekalian, kita perlu untuk mengulang kaji sedikit sebelum kita meneruskan bacaan kita. Kita perlu tengok balik apa Imam Al-Ghazali sebut tentang fardu kifayah. Secara amnya, fardu kifayah ni, ilmu fardu kifayah ialah ilmu berkenaan perkara yang bersangkutan, perkara yang berkait dengan kemaslahatan duniawi dan ukhrawi. Ilmu-ilmu yang diperlukan untuk kemaslahatan duniawi dan juga ukhrawi yang berkait dengan masyarakat Islam, yang berkait dengan masyarakat. Sebagaimana kalau kita perhatikan di awal dalam muka surat 84, Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'allahu bi ulumihi fid dharain amin, dia kata yang fardu kifayah ialah setiap-tiap ilmu yang tidak dapat dikesampingkan dalam menegakkan urusan duniawi, seumpama ilmu kedoktoran. Itu kalau melihat dari segi ilmu fardu kifayah dalam hal keduniaan, iaitu ilmu yang tidak dapat dikesampingkan untuk menegakkan urusan duniawi. Dan Imam Al-Ghazali menyebutkan ilmu fardu kifayah ini merangkumi ilmu kedoktoran, ilmu pertanian dan sebagainya, ilmu matematik. Dan beliau turut menegaskan bahawa cabang ilmu itu terbagi pada dua, ilmu syariah dan juga bukan ilmu syariah. Dan ilmu syariah pula terbagi kepada 4 cabang. 4 cabang ilmu syariah. Dia bermula daripada muka surat 85 itu disebutkan cabang yang paling tinggi iaitu ilmu pokok, ilmu usul. Ilmu usul. Jadi tuan-tuan sekalian perlu faham bahawa ilmu fardu ain iaitu ilmu-ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap individu muslim yang terkandung dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah fardu ke atas setiap orang Islam. Yang itu telah pun dibahaskan oleh Imam Ghazali dalam tajuk sebelum ini. Dan itu ilmu fardu ain itu tidak terkecuali seorang pun daripada individu muslim. Ilmu berkait dengan akidah, ilmu berkait dengan amal, perkara yang wajib dia amalkan, wajib dia laksanakan kerana disebut syarak dengan al-amru, perintah, suruhan wajib, iaitu ilmu salat, dan puasa, zakat dan sebagainya. Dan itu juga dalam jual beli pula dia bergantung kepada. Imam Ghazali menyebutkan ilmu fardu ain ini dia tidak ada satu yang standard yang kita boleh kata itu. Tidak ada tambahan, tidak ada kekurangan. Kerana di sana ada fardu ain bagi bahagian orang tapi tidak fardu ain ke atas bahagian yang lain. Dan kerana yang lain, orang lain tidak terlibat, hanya dia terlibat. Contoh macam ilmu fardu ain yang berkait dengan jual beli. Jadi ilmu itu wajib dipelajari secara aini oleh para peniaga, tapi tidak wajib dipelajari oleh orang yang tidak terlibat dalam perniagaan. Ala kulli hal, kedudukan ilmu itu sendiri dia menjadi fardu kifayah, di mana tidak boleh
makna makna hukumnya adalah berdosa kalau ilmu, apa-apa saja ilmu dalam Islam ini, yang kalau sampai tidak ada seorang pun yang mempelajarinya akan menyebabkan keputusan. Jadi sebab itu sekalipun dia tidak menjadi fardu kifayah, maka dia masuk dalam fardu, tidak menjadi fardu ain, maka dia masuk dalam fardu kifayah. Jadi sebab itu Imam Al-Ghazali meletakkan 4 kategori ilmu syariat. Ilmu syariat ini ada 4 kategori. Dan setiap kategori itu mesti ada dipelajari mengikut keutamaan dia lah. Yang pertamanya adalah ilmu pokok, ilmu usul, iaitu kitabullah, sunnah Rasul, ijma' umat dan juga al-asar, peninggalan-peninggalan sahabat-sahabat. Itu usul dia panggil. Yang keduanya dia sebut ilmu furu', cabang. Ya, kalau ilmu usul tadi, dia berkait dengan teks. Ya, Al-Quran itu nas. Bahasa Arabnya itu nas. Ya, teks dia panggil. Ya. Ilmu berkait dengan ayat Quran tu. Ya, ilmu berkait dengan hadis Nabi. Ya, dan juga ijma'. Ya, mana perkara yang telah direkod bahawasanya dia menjadi ijma' para ulama. Ya, ijma' sahabat, ijma' tabi'in, tabi'in dan juga mungkin kurun-kurun selepasnya. Ijma' ulama. Kerana hadis menegaskan la tajtami ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak akan berijma' dalam perkara kesesatan. Jadi sebab itu ijma' ini merupakan satu hujah. Dan yang keempat ialah asarus sahabah, peninggalan-peninggalan para sahabat. Dan cabang yang kedua ialah ilmu furu'. Ilmu furu' ini ialah ilmu yang dicungkil daripada usul tadi. Itu furu' dipanggil. Dan ilmu furu' ini Imam Al-Ghazali bagi 2 cabang. Satu ilmu fiqh. Dia panggil furu'. Ilmu-ilmu yang dicungkil dan diistinbat daripada usul tadi, daripada Quran hadis, yang berkait dengan zahir manusia, kehidupan luaran manusia, disebut sebagai fiqh. Dan satu lagi cabang yang kedua iaitu berkenaan dengan hati, tazkiyah, yang disebut dengan tasawuf. Dan kata Imam Al-Ghazali, fiqh itu adalah ilmu duniawi, ilmu agama tapi ilmu duniawi. Itu istilah yang Imam Al-Ghazali guna. Yang kita perlu faham sungguh-sungguh istilah ini, kerana nanti kita sambung nanti sekejap lagi ini, kita akan baca sambungan pada ini. Imam Al-Ghazali dia mempertahankan statement dia, bahawasanya ataupun dia ingin berhujah untuk mempertahankan statement dia, kenyataan dia, bahawasanya ilmu fiqh itu adalah ilmu duniawi. Mana ilmu agama tapi bersifat duniawi, melainkan kalau dikaitkan dengan, dia panggil dengan matlamat untuk kebahagiaan abadi akhirat, barulah dia jadi ukhrawi. Ya, berbeza dengan cabang furu' yang kedua, iaitu yang berkait dengan hati tadi ni. Maka dia itulah sebenarnya ilmu ukhrawi. Ya, jadi tuan-tuan sekalian, disebut ilmu furu' itu terbagi 2 dalam muka surat 86. Kita terbahasa ulang balik. Tidak, nanti tuan-tuan sekalian akan tak dapat menjejak, tak berjejak nanti kalau tak kaitkan dengan yang sebelum. Jadi Imam Ghazali dalam pasal 86 dia kata ilmu furu' itu terbagi 2. Pertama, menyangkut dengan kepentingan duniawi dan termuat dalam kitab-kitab fikih. Yang bertanggungjawab terhadapnya ialah para ulama fikih, dan mereka itu adalah ulama dunia. Kedua, cabang yang kedua menyangkut dengan kepentingan ukhrawi, iaitu ilmu hal keadaan hati, budi pekerti terpuji dan tercela, hal ihwal yang diredain benci Allah. Pengetahuan ini termuat pada bahagian penghabisan dalam kitab ini. Ini kitab Ihya Ulumuddin daripada bab 21 hingga 30, daripada bab 31 hingga 40, ada 20 bab di hujung Ihya, maka semuanya berkait dengan hati. Perkara yang binasakan hati ada 10 bab, kemudian dilanjutkan dengan perkara yang boleh menyelamatkan hati ada 10 bab. Jadi itulah kata dia, dia merupakan menyangkut kepentingan akhirat. Jadi tuan-tuan sekalian, dan ketiga pula, kategori yang ketiga muqaddimat, ilmu pengantar. Mana ilmu-ilmu yang
diperlukan untuk memahami nas, iaitu ilmu bahasa, ilmu grammar, dipanggil ilmu bahasa Arab, vocabulary, mufradat, dan juga ilmu nahu. Begitulah juga ilmu mustalahul hadis, ilmu usul fiqh, untuk memahami fiqh dengan baik, mustalah hadis untuk memahami hadis, darjat-darjat hadis dan sebagainya. Itu dipanggil ilmu muqaddimah, ilmu pengantar. Dan yang keempat ialah penyempurna, mutammimat, ilmu pelengkap. Ilmu pelengkap. Seperti ilmu tajwid. Jadi sebab itu masyarakat kita sebagai contohnya, dia belajar untuk menuturkan kalimah Al-Quran dengan baik, dan kemudian membaca dengan makhraj, dipanggil dengung, tidak dengung, izhar dan sebagainya, ikhfa. Tapi bila dia tidak pergi kepada memahami Al-Quran, maka dia berada pada tangga yang paling bawah. Dia berada pada tangga yang paling bawah dalam hierarki ilmu, iaitu sekadar penyempurna. Kerana dia Quran bukan diturunkan untuk semata-mata dibaca. Al-Quran ni diturunkan untuk diamalkan, untuk dihayati, untuk diamalkan. Hudan, untuk menjadi hidayah. Jadi sebab itu, bagaimana kita nak mengambil hidayah dengan Quran kalau kita tidak faham Quran? Jadi kerana itu kita parti dalam masyarakat kita ini, banyak dari segi sikap, dari segi perlakuan, dari segi amalan dan sebagainya menyalahi Al-Quran, termasuk oleh orang yang rajin baca Quran. Kerana dia hanya agak-agak saja, agak-agak betul, agak begitu. Dia tak tahu, maknanya dia tak pasti adakah Al-Quran menghendaki begitu. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, pentingnya kita ni memahami Al-Quran. Sekarang ni barulah kita sambung di mana kita berhenti sebelum ini. Iaitu muka surat 89. Jika anda menyatakan kepadaku bahawa pendapatku tentang ilmu fikih itu, ilmu fikih ni, pendapat Imam Ghazali, iaitu ilmu dunia, ilmu agama, tapi untuk urusan duniawi, bukan untuk urusan akhirat. Lainlah kalau ilmu fiqh itu, kita belajar fiqh untuk kita melaksanakan atau mencari bekal ke akhirat, barulah dia jadi akhirat. Kalau sekadar mengaji fiqh, hukum hakam, halal haram, sekadar untuk berdiskus, berdebat, ataupun kita kata hari ini orang mengaji fiqh muamalat supaya dia boleh buat produk, dia panggil produk bank yang diterima oleh orang Islam yang sudah tinggi kesedaran dia, maka itu dunia sajalah. Dia tidak menjadi ilmu akhirat. Jadi Imam Ghazali kata, jika anda menyatakan kepada aku bahawa pendapatku tentang ilmu fikih itu, kalau betul, pendapatku tentang ilmu fikih, bahawa ilmu fikih itu ialah ilmu yang bersangkutan, ilmu agama yang bersangkutan dengan hal ehwal duniawi, bukan ukhrawi. Kalau betul, jika anda menyatakan kepada aku bahawa pendapatku tentang ilmu fikih itu sekalipun betul, hanya mengenai hukum penganiayaan, hukum denda, hukum hutang piutang dan penyelesaian persengketaan, maka tidaklah betul mengenai bahagian ibadat dari hal puasa dan juga salat, dan tidak pada yang dilengkapi. Jadi ini tuan-tuan kena tulis sikit. Dan tidak pada yang meliputi bahagian adat dari hukum muamalah, dari penjelasan halal dan haram. Jadi ini dia nak jawab pada kita lah. Mungkin kita kata, wahai imam, kamu kata ilmu fiqh ini ilmu yang bersangkutan dengan hal ehwal duniawi. Kami rasa pendapat kamu itu betul kalau kita kata ilmu fiqh yang berkait dengan hukum penganiayaan, iaitu qadi macam mana nak
nak menyelesaikan pertikaian yang bawa pada kezaliman. Ada orang mengambil hak orang lain, lalu dia mengadu pada qadi, lalu orang yang diambil hak itu mengadu pada qadi, lalu peranan qadi untuk mementas kezaliman, dipanggil mengembalikan hak orang yang hak pada orang yang berhak. Itu memang betul duniawi ataupun hutang piutang. Betul duniawi. Tapi bagaimana pula ilmu fiqh tentang ibadat? Takkan itu juga duniawi? Itu makna kita nak berhujah Imam Ghazali. Imam Ghazali kata tak apa, kan jawab lagi. Imam Ghazali kan huraikan. Hatta masalah ibadat pun, ilmu fiqh tentang ibadat pun, Imam Ghazali masih lagi bertahankan bahasanya masih bersifat duniawi. Dan begitu juga ilmu yang berkait yang meliputi bahagian adat dalam adat sendiri. Adat dalam bahasa Imam Ghazali ni, adat ni adalah kehidupan seharian. Makanan, pakaian dan sebagainya yang berkait dengan penjelasan halal dan haram. Takkan itu juga tidak ada kaitan dengan akhirat, takkan duniawi juga yang itu. Padahal halal dan haram ini orang Islam dia ambil berat kerana dia berkait dengan akhirat. Perkara yang halal akan menyelamatkan di akhirat. Perkara yang haram pula jika dilakukan akan menimbulkan dosa dan dengan sebab dosa itu manusia dibakar oleh Allah dalam neraka. Takkan itu juga duniawi. Maka Imam Ghazali yang jawab. Kata dia, ketahui bahawa yang terdekat dari apa yang diperkatakan oleh ahli fiqh dari amal perbuatan, di mana amal perbuatan itu adalah amal perbuatan akhirat, ada 3. Islam, salat ni sembahyang, zakat. Islam 1, salat dan zakat 2, halal dan haram 3. Apabila anda perhatikan sejauh pandangan ahli fikih tentang hal di atas, nescaya anda tahu bahawa hal tersebut tidaklah melampaui. Tuan-tuan tambah sikit Aisyah. Apabila anda perhatikan, jadi kata Imam Ghazali, amal perbuatan dalam fiqh ni lah yang dibahas oleh ahli fiqh ini, yang paling ada kaitan dengan akhirat dari segi yang kita nampaknya ialah ada tiga kata Imam Ghazali, iaitu tentang Islam. Makna Islam di sini iaitu masuk Islam lah, mengucap kalimah syahadah. Salat dan zakat itu yang kedua. Yang ketiga halal haram. Tapi bila anda perhatikan, kata Imam Ghazali, sejauh pandangan ahli fiqh tentang hal ini, mana perspektif, perhatikan dari perspektif ahli fiqh sendiri, bukan orang lain, maka saya akan tahu bahasanya hal tersebut juga tambah sikit, tidak melampaui batas dunia kepada akhirat. Mana Imam Ghazali masih bertegas dalam perkara yang ini pun sebenarnya tidak melampaui batas dunia kepada akhirat pun, masih berada di dunia lagi. Dan masih berada di dunia juga. Apabila telah difahami demikian pada hal 3 tadi, maka pada yang lain lebih jelas lagi. Kalau yang 3 ini pun masih dibayangi dengan dunia, maka yang lain-lain lebih-lebih lagi lah memang dunia. Tentang Islam sebagai contoh kata dia. Islam di sini kita sebut ialah masuk Islam, mengucap kalimah syahadah. Maka ahli fikih itu memperkatakan tentang sah daripadanya. Maka ahli fiqh ni dia hanya memperkatakan tentang bagaimana pengucapan kalimah syahadah yang sah. Sekadar itulah. Iaitu bermula dengan syahadah asyhadu, kemudian menutur dengan lidah, memulakan dengan la ilaha illallah, kemudian Muhammad Rasulullah, tak boleh Muhammad Rasulullah dulu, la ilaha illallah dulu, tak boleh. Itu dari segi sah batal. Pengucapan kalimah syahadah itu sah ataupun batal. Sah, batal, batal. Tapi mereka tidak ungkapkan apakah pengucapan itu diterima oleh Allah. Apakah ucapan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Itu ahli fiqh dia tidak bahaskan di sudut itu. Tentang Islam, ini pengucapan kalimah syahadah yang bawa seorang itu masuk Islam, maka ahli fiqh itu memperkatakan tentang yang sah daripadanya, tentang yang batal dan tentang syarat-syaratnya. Dan tidaklah diperkatakan padanya selain kepada lisan dan hati
hati tidaklah termasuk dalam lingkungan wilayah seorang ahli fikih. Jadi sebab itu orang munafik dihukum sebagai Muslim. Ya, orang munafik dihukum sebagai Muslim. Kerana Rasulullah meletakkan, yang ni tuan-tuan memang kena ubah sikit terjemahan ni. Kerana Rasulullah sendiri melepaskan, dalam bahasa Arabnya disebut al-azlu. Rasulullah sendiri melepaskan pemegang pedang, yakni pemilik pedang dan kekuasaan sultan di luar daripada hati. Ini di luar jangkauan hati, wilayah hati. Dengan sabda baginda, halla syaqaqta an qalbih. Mengapa tidak engkau pisahkan dari hatinya? Ya, ini tuan-tuan memang terjemahan dia tu agak larilah. Hal syaqaqta qalbahu. Tidakkah kamu bedah hatinya? Apakah kamu telah membedah hatinya? Jadi tuan-tuan sekalian, hadis ni memang hadis yang kuat, riwayat Imam Muslim. Dan hadis yang masyhur sebenarnya bagi orang yang biasa mengajar hadis ni agak masyhur. Anak cerita dulu pada tuan-tuan atas belakang hadis ni. Nanti selepas ni senang tuan-tuan nak faham. Kenapa Imam Ghazali bawa hadis ini? Usama bin Zaid, seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dan merupakan cucu kepada Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ni adalah anak angkat Nabi. Yang Nabi bela dia sebelum Islam lagi. Sehingga kan pada zaman jahiliyah, orang-orang Arab di Mekah berkata Zaid bin Muhammad. Zaid anak Muhammad. Sebab dia memang duduk dengan Rasulullah. Dan apabila Rasulullah, asalnya Zaid ini adalah hamba milik Khadijah. Bila Khadijah radhiyallahu anha berkahwin dengan Rasulullah, Khadijah hadiahkan hamba ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata kepada Zaid, wahai Zaid, mula daripada saat ini kamu aku merdekakan. Pulanglah pada keluarga kamu. Tapi Zaid tak nak pulang. Zaid minta, ya Rasulullah, izinkan saya untuk terus tinggal bersama keluargamu ya Rasulullah. Belum lagi, pada ketika itu belum diangkat Rasul. Oleh kerana Nabi Muhammad ini baik. Dia sentiasa dipanggil hamba ni, bagi dia itu dia tidak layan sebagai hamba. Jadi walaupun Rasulullah membebaskan Zaid, tapi Zaid ini dia masih nak tinggal bersama Rasulullah. Maka Rasulullah izinkanlah dia tinggal, walaupun keluarga dia datang minta dia, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami nak tebus Zaid ini. Lalu Rasulullah kata, ambillah dia, bawalah dia pulang. Aku dah merdekakan dia. Tapi Zaid dia tak nak. Ya, makna dia nak tinggal bersama Rasulullah. Dan Rasulullah terus menjaga dia sebagaimana anak. Dan sebab itu masyarakat sebelum Islam memanggil Zaid bin Muhammad. Tapi bila datangnya Islam, Allah Ta'ala di antara perkara yang dilarang oleh Allah ialah mengubah nasab. Jadi sebab itu Allah perintahkan supaya Nabi Muhammad kembalikan Zaid itu bernasab asal dia. Maka kembalilah Zaid bin Harithah. Kemudian apabila Zaid bin Harithah ini dikawinkan oleh Nabi SAW dengan pengasuh dia, iaitu Ummu Aiman, dapatlah Usamah bin Zaid. Dan Usamah bin Zaid ini, dia dilayan oleh Nabi SAW seumpama cucu baginda. Maka orang Arab sahabat-sahabat memanggil Usamah bin Zaid ini Hibbi Rasulillah, Ibnu Hibbi Rasulillah. Kekasih Rasulullah, anak berkekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari dalam peperangan, Usamah bin Zaid ini dia telah mengejar seorang musuh. Dan musuh ini lari. Bila dia merasakan musuh ini, dia merasakan dia dah tak boleh nak lari lagi daripada Usamah bin Zaid. Dia pun beralih dan dia mengucap kalimah syahadah. Dia mengucap kalimah syahadah. Maksudnya diisytiharkan dia masuk Islam. Tapi Usamah bin Zaid tetap membunuh dia. Bila sampai berita ini kepada Rasulullah SAW, Rasulullah panggil Usamah. Wahai Usamah, kenapa kau membunuh orang yang mengucap kalimah syahadah?
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu Usama bin Zaid menjawab, ya Rasulullah, dia mengucap itu bukan ikhlas. Dia mengucap kalimah syahadah itu kerana pedang. Kerana takut pedangku. Maka Rasulullah pun baca ni. Halla syaqaqta an qalbi. Kenapa tidak kamu bedah saja hatinya? Tengok dia ikhlas ke tak ikhlas. Ya, tengok dia ikhlas ataupun tidak ikhlas. Ya. Jadi tuan-tuan sekalian, Rasulullah mengajar kepada kita bahawasanya dari segi ini mesti kita hanya berhukum sebagai Imam Syafi'i rahimahullah. Dalam satu statement dia kata, nahnu nu'maru an nahkum bizawahir wallahu yatawalla sarair. Kita disuruh oleh syarak untuk berhukum berdasarkan kepada zahir, dan yang batin itu maka diserah pada Allah Ta'ala. Diserah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itulah dipanggil wilayah, dipanggil fiqh. Itu berinteraksi dengan zahir. Tapi tuan-tuan sekalian, kalau kita hidup sebagai ahli fiqh semata-mata, kita kena ingat bahawasanya kita ada lagi akhirat, dan akhirat lagi panjang, lagi luas, lagi penting. Tapi itu yang berlaku apabila masyarakat ini hanya dipimpin oleh ahli-ahli fiqh, ahli-ahli fatwa, tidak dipimpin oleh ulama yang memberi penekanan juga kepada tasawuf, pada hati ini. Itu yang menyebabkan masyarakat kita ini, dia agama dia itu dalam bentuk tidak pentingkan akhirat. Bentuk populariti lah. Agama dalam bentuk populariti. Jadi ilmu-ilmu agama yang menjadi sambutan itu ialah yang popular. Yang ada dipanggil faedah-faedah keduniaan di situ. Jadi sebab itu Imam Ghazali dia sebut sini, dia kata Nabi sendiri pun telah mengeluarkan hati daripada jangkauan dipanggil kekuasaan, sultan dan juga dipanggil pemegang, pemilik pedang itu sendiri. Ya. Okay. Sabda ini ditujukan oleh Nabi kepada seorang pembunuh. Tuan-tuan kena pindahlah, bukan pembunuh. Pembunuh ni makna orang yang kerja dia tak ada lain yang membunuh lah. Pembunuh. Jadi tulis tu seorang yang membunuh. Al-qatil lah, makna seorang yang telah tersilap membunuh orang yang mengucap kalimah syahadah. Tulis itu, buat hasyiah sikit, iaitulah Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Yang membunuh orang yang telah mengucap kalimah syahadah dengan alasan bahawa pengucapan itu lantaran takut kepada pedang. Bahkan ahli fiqh itu menetapkan sah Islam di bawah naungan pedang. Jadi sekalipun seorang itu dia masuk Islam, mengucap kalimah syahadah kerana takut pedang, tidak ikhlas, jadi di sisi ahli fiqh dia tetap Muslim. Dia adalah Muslim, mesti dilayan sebagai seorang Islam. Tapi dari segi tujuan agama adalah itu madai, tidak madai. Kerana tujuan agama ini adalah untuk menyelamatkan manusia dunia dan akhirat. Untuk kebahagiaan abadi dunia akhirat. Jadi untuk dunia, tak apalah. Kita hidup dengan fatwa. Ya, memang betul. Tapi kita kena ingat bahasanya untuk kehidupan kita di alam barzah, macam mana? Kehidupan kita di alam akhirat macam mana? Maka tuan-tuan sekalian, jawapannya adalah ilmu fiqh tidak cukup. Mesti ditambah dengan ilmu ahwalul qalbi. Ilmu yang berkait dengan hal-hal hati-hati yang disebut dengan ilmu tasawuf itu sendiri dalam bahasa Imam Ghazali. Dan tasawuf itu pun kita parti hari ini pun dia kadang-kadang tasawuf itu sendiri dari segi istilah tasawuf, tapi dari segi perbahasan dia masih fiqh. Maknanya dia panggil masih dibayangi dengan dia panggil populariti, popular dipanggil. Tasawuf yang popular. Mana tasawuf semata-mata untuk menyatakan, untuk menampilkan bahasanya kita ni bertasawuf. Pada penampilan pakaian dan sebagainya. Padahal Imam Ghazali dia tidak tekankan yang itu. Pakaian macam biasa. Masih macam biasa, tuan-tuan sekalian. Menutup aurat dan sebagainya. Tapi yang pentingnya adalah hakikat tasawuf itu hati.
hati tu. Ya, kalau tuan-tuan berhati, bayangkanlah kitab Ihya Ulumuddin ni ada 40 bab. Ada 40 bab. 20 bab yang hujung tu semua berkait dengan hati. Maknanya betapa besarnya Imam pada pandangan Imam Ghazali hal ehwal berkait dengan hati. Bahkan ahli fikih itu meletakkan Islam di bawah naungan pedang, padahal ia tahu pedang itu tidak menyingkapkan isi niat seseorang dan tidak menghilangkan dari hati kebodohan dan keheranan. Tulis hasyiah sikit. Ya, dipanggil mana pedang ini bila seseorang itu dia masuk Islam dan sebab takut pedang. Ya, mana takut dia panggil dia dihukum. Ya, kerana bila seseorang itu dia mengucap kalimah syahadah kata Nabi SAW, dia akan selamat dah. Maknanya Islam tak boleh bunuh dia. Ya, tidak boleh merampas harta dia. Maksudnya dia tidak boleh dilayani sebagaimana kafir harbi. Ya, dia mesti dilayani sebagai seorang Muslim. Walaupun dia tidak ikhlas. Ya, kerana dia telah mengucap kalimah syahadah. Tapi pedang ini, kata Imam Ghazali, tidak menghilangkan dari hati kebodohan. Dan juga keheranan. Mana dia masih tetap berada dalam tercari-cari apa yang benar. Jadi, tuan-tuan sekalian, manusia ini, ya, manusia hanya akan hilang kejahilan ya dengan belajar. Ya, dengan belajar itulah dia akan jadi orang yang berilmu, makrifah, yang ada makrifah, dan juga akan hilang dia panggil tercari-cari itu. Ya, tercari-cari dia panggil. Ya. Orang kata apa dalam istilah Al-Quran, Allah Ta'ala sebut ya'mahuna. Ya. Maka orang yang masih terpinga-pinga, tercari-cari apa yang betul, apa yang benar, ya, hanya akan hilang dengan makrifah. Dan tuan-tuan sekalian ingat balik, sebelum ni kita pernah sebut, dalam Islam, ya, sama ada fiqh itu memahami itu sendiri ataupun berfikir itu sendiri, dia adalah fungsi hati, ya, bukan otak. Otak ni alat saja. Dia fungsi hati. Mana orang Islam ini, bila dia mencari ilmu dan juga mencari makrifah, pengetahuan, dia adalah untuk menyempurnakan tuntutan Allah Ta'ala ke atas hati dia itu. Dan lebih jelas lagi, tuan-tuan sekalian, bila anda suka satu ayat lah dalam Quran, dalam surah Syu'ara ini yang kita boleh pegang sebagai satu dipanggil apa? Satu panduan dalam hidup kita ini. Apa sebenarnya yang ingin kita cari dalam hidup ini? Iaitu firman Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kebangkitan nanti adalah hari yang tidak memberi guna harta benda dan anak pinak, melainkan orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ya, hati yang bersih. Jadi perjuangan kita ni muka dunia ni, kalau itulah yang Allah Ta'ala akan terima kita bila kita menghadap dengan hati yang bersih, inilah perjuangan kita atas muka dunia ni. Semua perkara dalam agama kita bawa ke situ. Kita mengaji bersuci, kita mengaji sembahyang, kita mengaji buat zakat, kita mengaji muamalat. Apa sajalah kita mengaji dalam agama ni, kita bawa untuk hati. Untuk kita mencapai qalbun salim, hati yang bersih. Ya. Hatta kita perlu berdebat atau tidak. Contohnya, orang ajak kita untuk berdebat dalam masalah agama. Kita akan terima, okey, jom terima. Kita mesti pertahankan. Ini pendirian kita. Pandangan kita mesti pertahankan. Ya, itu fiqh lah. Ya. Tapi cuba kita tanya dulu. Okey, untuk apa kita pertahankan? Adakah akan memberi kesan baik pada hati kita dengan hati kawan kita, lawan kita tu? Adakah hati kita akan, selepas kita berdebat nanti, adakah hati kita ini akan boleh kekal dalam ukhuwah? Kerana di antara perkara yang perlu sentiasa ada dalam hati kita tu ialah salamatus sadri. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Allah Ta'ala sendiri pun suruh kita berdoa, ya Allah, janganlah Engkau jadikanlah hati kami perasaan dengki, perasaan iri hati, perasaan marah, perasaan benci kepada orang-orang yang beriman.
Jadi kita tanya itu dulu. Tapi ada tengah orang dia kata, oh pokok mana pun kita mesti mempertahankan pendirian kita, mazhab kita, pegangan kita. Sekalipun dengan bahasa yang kesat, bahasa yang dipanggil yang menggambarkan keras hati. Orang memiliki hati yang keras, yang tidak beradab dan sebagainya. Tetapi syaratkan kepada pemegang pedang. Pedang itu. Jadi pengucapan kalimah syahadah itu dengan lidah itu hanya mengisyaratkan kepada orang yang ada kuasa pemegang pedang. Bahawasanya dia tak boleh dah nak memanjangkan tangan dia kepada tengkuk orang itu sebab dia dah mengucap kalimah syahadah. Takat itu sajalah. Maknanya ucapan kalimah syahadah dengan lidah itu. Apakah boleh menyelamatkan dia di akhirat? Itu pergi pada persoalan hati pula. Apakah dia mengucap kalimah syahadah itu dengan hati? Itu di luar daripada wilayah fiqh. Pedang itu manjang pada lehernya dan tangan itu manjang pada hartanya. Mana tangan tak boleh dah nak rampas harta dia. Tak boleh lagi kita nak anggap harta dia tu harta rampasan perang. Kalau dia mengucap kalimah syahadah. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, Rasulullah SAW mensyaratkan bila satu kampung itu hendak diserang, hendaklah tunggu masuk waktu salat. Kena dengar dulu apakah penduduk kampung itu ada laungan azan. Kalau laungan azan, maka hendaklah disimpulkan bahawasanya kampung itu adalah kampung Muslim. Walaupun hakikat sebaliknya mungkin lain daripada itu. Mungkin berlaku kepura-puraan dalam penduduk kampung dan sebagainya. Itu dipanggil, itulah yang dikehendaki oleh syarak bahawasanya kita ni berhukum berdasarkan kepada zahir. Tapi itu bukan keutamaan bagi benda yang menjadi ghayah dia panggil. Matlamat bukan itu. Matlamat adalah as-sa'adah al-abadiyah. Imam Ghazali selalu ulangnya itu. Dalam kitab Ihya Ulumuddin pun kita akan berjumpa, dalam kitab Al-Iqtisad bil I'tiqad pun kita akan berjumpa. Imam Ghazali selalu sebut tujuan hidup manusia ini adalah untuk mencapai kebahagiaan abadi. Ini mencapai kebahagiaan abadi dan hanya boleh kita dapat di akhirat saja. Kalimah tadi dengan lisan, kalimah syahadah dengan lidah itu adalah menyelamatkan leher dan harta. Selama leher dan harta itu belum lagi terpisah daripadanya. Ini yang penting. Maknanya sejauh mana kita nak selamat dengan kalimah yang zahir saja itu memang akan menyelamatkan kita daripada dibunuh dan juga menyelamatkan harta kita daripada dirampas. Karena bila kita mengucap kalimah syahadah, mana kita Muslim, maka mesti orang Islam semua mesti melayani kita sebagai seorang Muslim. Darah kita itu haram dibunuh dan juga harta kita itu haram dirampas. Kita berada dalam dipanggil kehormatan sebagai seorang Muslim. Tapi kalau kita nak kata di sini nyawa dan leher makna dari sini leher ni nyawa lah, nyawa dan juga harta, dia hanya berguna selagi belum berpisah, kita pisah daripada dia. Yang ni tulis hasiah sikit tu, selagi kita belum mati. Kalau selepas mati Allah Ta'ala dia mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Jadi sebab itu balik pada ayat tadi. Hari kiamat nanti kata Allah, ketika kamu bangkit daripada kubur nanti, tidak akan beri guna lagi harta benda anak pinak, melainkan orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Jadi sebab itu Imam Ghazali seterusnya dia bawa firman sabda Nabi SAW, umirtu, aku diperintahkan an uqatilan nas, untuk memerangi manusia. Aku disuruh memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Apabila telah diucapkannya, maka terpeliharalah darah dan harta daripada aku. Nabi SAW menetapkan akibatnya. Ini bukan hadis lagi, ini kesimpulan. Kata Imam Ghazali, hadis ni hadis yang masyhur. Sepatutnya nota kaki tu diletak di sini. Kerana yang selepas itu bukan hadis lagi. Itu ulasan Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, Nabi SAW menetapkan akibatnya pengucapan itu pada darah, nyawa dan harta. Bukan pada akhirat. Bukan pada keselamatan di akhirat.
Aku disuruh merangi manusia, sehinggalah mereka mengucap kalimah syahadah la ilaha illallah. Bila mereka mengucap kalimah syahadah, maka terpeliharalah darah dan hartanya daripada aku. Mana aku tidak boleh lagi merangi dia. Dan juga orang Islam lain tidak boleh merangi dia. Ya. Nabi tidak sebut akhirat pun. Nabi tidak sebut bila dia mengucapkannya, maka selamatlah dia di akhirat. Nabi tak sebut begitu. Kerana dalam hadis lain, Nabi menyatakan bahawa yang akan selamat bila orang mengucapkan la ilaha illallah khalisan atau sadiqan min qalbih. Itu Nabi kait pula dengan dipanggil dengan hati. Tapi lah hadis ni Nabi tidak kait dengan hati. Mana kalau dia ucap dengan lidah, ya dia akan selamat. Tapi di dunia, dan Nabi kata Imam Ghazali, Nabi menetapkan akibatnya, mana kesan pengucapan itu ialah pada darah, yakni nyawa dan harta, dan tambah sikit sahaja. Adapun di akhirat, maka harta itu tidak berguna padanya. Tetapi nur hati, cahaya hati, rahsianya, yakni rahsia hati dan keikhlasannya, keikhlasan hati, itulah yang berguna. Buat kurungan tambah sikit, itulah yang berguna di akhirat. Jadi hanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan nur daripada hati dia, dengan rahsia daripada hatinya, maknanya mengucapkan dengan batin dan juga keikhlasan daripada hatinya, itulah yang memberi guna. Dan itu tidak termasuk dalam bidang fikih. Kata Imam Ghazali, nur hati, rahsia hati, keikhlasan hati, itu tak masuk dalam bidang fiqh. Tak masuk dalam bidang fiqh. Kalau seorang ahli fikih mencemplungkan diri dalam ilmu fikih, ni tuan-tuan kena pindah, mungkin silap typing ni. Tuan-tuan kena pindah tu. Kalau seorang ahli fikih tu, dalam bahasa Arab dia kata khada. Khada ni makna menceburkan diri. Khada. Di sini bahasa Indonesia lah kot, mencempelungkan diri. Kalau ahli fikih itu mencempelungkan diri, makna menyebutkan diri dalam ilmu hati. Bukan ilmu fiqh. Ada ilmu hati. Memang kena pindah lah. Silap dipanggil. Dalam ilmu qalbi, ilmu hati, adalah seperti kalau ia mencempelungkan diri ilmu kalam. Ada ilmu kedoktoran. Mana ahli fiqh kemudian dia nak bercakap tentang kedoktoran, nak bercakap tentang ilmu kalam. Ilmu kalam ni dia ada ulama kalam, ulama akidah. Jadi begitulah kata dia. Ahli fiqh nak bercakap tentang hati. Maka sama seperti mana dia ahli fiqh bercakap tentang kedoktoran. Mana dia jadi canggung, dia jadi teori, dia jadi tidak mendalam. Dia sendiri pun tidak begitu memahami. Kerana dia berada di luar bidang kepakaran dia. Dan dia itu berada di luar bidangnya. Mana ahli fiqh, dia cakap tentang kedoktoran, tentang kalam, itu di luar bidang dia. Maka begitulah juga ilmu ahli fiqh bercakap tentang hati. Jadi kerana itu tuan-tuan sekalian, bila di sini pun tuan-tuan renungkan, Imam Al-Ghazali pada satu ketika dia di Baghdad, dia sudah mahir fiqh, usul fiqh, dia mahir. Kemudian setelah itu, dia bahkan ketika dia berada di Baghdad, sebelum dia memutuskan untuk beruzlah, itu pun dia telah menulis kitab tasawuf. Ada satu kitab tasawuf dia tulis. Tapi dalam sifat ilmu. Dalam sifat ilmu. Dan sebab itu dia tidak puas hati. Kerana begitulah Imam Al-Ghazali. Apa saja bidang, dia akan cari daripada sumbernya. Itu Imam Al-Ghazali. Maka sebab itu dia beruzlah. Ketika beruzlah itu, ramai orang menganggap bahawa Imam Al-Ghazali ni dia beruzlah duduk dalam bilik tak keluar-keluar. Tidak. Imam Al-Ghazali, ketika dia beruzlah itu dia masih menulis. Dan dia masih lagi, dan di antara yang dia lakukan itulah dia belajar. Dia menuntut ilmu. Dan di antara ilmu yang dia dalam istilah orang hari ini dia sebut apa,
geluti, di antara ilmu yang dia bergelut dengan dia pada ketika dia beruzlah itu ialah ilmu tasawuf. Ada seorang tokoh, nanti tuan-tuan boleh tengok dalam biodata dia itu, ada seorang tokoh yang mana dia berulang-alik untuk belajar daripada tokoh itu tentang ilmu, dia panggil ilmu hati ni, ilmu al-ihwal qalbi ataupun disebut dengan ilmu tasawuf ini. Dan setelah itu barulah dia menghasilkan kitab Ihya Ulumuddin. Maknanya dia belajar daripada orang yang mahir tentang ilmu hati ni. Barulah selepas itu dia sendiri itu menjadi setelah Imam Ghazali ni dia menekuni ataupun dia mempelajari tentang ilmu tasawuf ini dan dia gabungkan dengan fiqh dan juga dengan akidah. Maka terhasillah Ihya Ulumuddin ini. Yang mana dalam Ihya Ulumuddin ini mengandungi ilmu akidah, tapi ilmu akidah untuk akhirat. Dan dia buang semua ilmu akidah yang semata-mata teori, perdebatan, dia buang semua. Yang boleh menyebabkan hati manusia ini, orang panggil apa, bukan suka berakhirat tetapi suka berdebat, suka berjidal. Ilmu fiqh, ilmu akidah ala falsafah dia. Ala falsafah. Berarti Imam Ghazali sendiri dia ada mengarang satu kitab Iljamul Awam. Maknanya Imam Ghazali sendiri dia tidak membenarkan orang awam disibukkan dengan ilmu kalam. Ilmu kalam itu ilmu dipanggil perdebatan secara falsafah. Ilmu akidah ini untuk orang awam mesti dalam label ilmu tentang keyakinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Quran. Untuk mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal ad-din. Sekadar itu saja. Dan juga perkara ayat. Tidak perlu masuk lebih mendalam, maknanya membahaskan tentang Tuhan itu di mana, membahaskan tentang Quran ini adakah qadim, hadis itu pun qadim, membahaskan apakah dipanggil manusia ini mukhayyar ataupun musayyar. Itu perbahasan-perbahasan yang tidak perlu. Fiqh pula dia bawa dalam kitab Ihya Ulumuddin ni sekadar maknanya untuk kita macam mana nak ambil wuduk dengan sempurna, nak sembahyang dengan sempurna. Dan dia menekankan, sebagai contohnya, dari segi aspek solat, dia tekankan khusyuk. Penghayatan batin dalam solat. Mengenai solat, dia masuk yang baru pula lah. Dan tadi dia dah buktikan, bahawasanya dari segi pengucapan kalimah syahadah itu sendiri, ulama fiqh ni masih lagi berlegar dalam syarat sah kalimah syahadah. Bagaimana kalimah syahadah yang sekadar yang boleh menyelamatkan manusia daripada menjadi halalnya darah dan juga hartanya. Sekadar itu saja. Bukan kalimah syahadah yang menyelamatkan di akhirat. Dan selepas ini dia akan buktikan kepada kita, solat pun sama juga. Ahli fiqh ni hanya bicarakan masalah rukun solat. Perkara yang sah salat, syarat sah salat, syarat perkara yang batalkan salat dan sebagainya. Sekadar itulah. Dia tidak tekankan khusyuk. Dia tidak tekankan keikhlasan dalam mengerjakan salat. Dia tidak tekankan yang itu. Jadi yang ini kita baca insya-Allah dalam sesi kita yang akan datang insya-Allah. Ya. Jumpa lagi insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.